Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nurbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Jumlah pemohon agihan zakat terus meningkat di negara ini. Kewujudan sumber sejarah perlu dipertahankan sebagai sumber warisan dan rujukan untuk menjadi iktibar kepada generasi muda. Jumlah pemohon agihan zakat di negara ini terus meningkat dari setahun ke setahun. Yang berhormat, Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman mengongsikan perkara tersebut semasa perjumpaan muhibah Kementerian Hal Ehwal Ukama bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Perjumpaan muhibah berlangsung di Dewan Multaka Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ukama. Semasa perjumpaan muhibah ini, Menteri Hal Ehwal Ugama juga menjelaskan beberapa keutamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama yang memerlukan buah fikiran ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bagi memperbaiki hal ehwal kemasyarakatan melalui zakat. Perjumpaan antara lain sebagai wadah untuk percambahan minda serta bertukar-tukar buah fikiran dan mempertingkatkan kesedaran awam untuk sama-sama menanai cabaran perkhidmatan agama di negara Brunei Darussalam melalui pendekatan whole of nation. Ia juga sebagai forum perbincangan untuk berkongsi maklumat dan perkembangan terkini mengenai inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh kementerian berkenaan. Sementara itu, pada sebelah petang, sesi perjumpaan diteruskan dengan lawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama di Ibu Negara. Mengalu-alukan lawatan yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Lawatan antara lain mendengar taklimat mengenai fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab daripada bahagian kawalan makanan halal dan bahagian khidmat nasihat keluarga. Lawatan rombongan berkenaan berakhir dengan menyaksikan pameran di ruang legar bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama di Ibu Negara. Dalam memberi kesedaran dan kefahaman akan kepentingan memelihara rekod sebagai bukti dan sumber rujukan, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian pentadbiran dan pengurusan dan bahagian Pusat Pengkajian Borneo pagi tadi mengadakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Aktiviti disertai oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Pengisiannya taklimat dan tunjuk cara mengenai konsep dan kaedah asas pemeliharaan rekod kertas agar bahan-bahan rekod dan peninggalan sejarah yang terdapat di Lamin Warisan akan sentiasa terjaga dan terpelihara. Di Lamin Warisan terdapat pelbagai jenis koleksi rujukan dan pameran termasuk koleksi pelita Brunei, manuskrip dan juga naskah tulisan Jawi Perlembagaan Brunei 1959. Juga diadakan penyampaian sumbangan buku kepada Dayang Nur Naqibah binti Abdul Hamid, pengurus Lamin Warisan. Apa yang paling penting ialah merupakan satu mewaris menurunkan pengkongsian ilmu. Kerana di dalam rumah Lamin Warisan ini terdapat bermacam-macam rujukan yang ditinggalkan oleh pewarisnya kepada masyarakat Brunei, kepada bangsa Brunei yang menjadi jati diri dan juga identiti.
Jasa dan sumbangan jawatan kuasa takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai daerah Temburong dalam mengimarahkan aktiviti masjid sepanjang 2 tahun lalu tidak dilupakan begitu saja. Majlis penyampaian sijil-sijil penghargaan membuktikan jasa jawatan kuasa takmir masjid tetap dihargai. Majlis diadakan semalam di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Penghargaan tersebut merangkumi komitmen jawatan kuasa takmir masjid dan jemaah masjid dalam sama-sama mentadbir dan menanai tanggungjawab yang diberikan dalam apa jua aktiviti yang dilaksanakan oleh masjid. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan kewangan kepada anak-anak yatim yang tinggal di kawasan sekitarnya. Pemakanan tidak seimbang antara faktor risiko penyakit tidak berjangkit dalam kanak-kanak dan remaja. Ikuti perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Expo Bazar Program Sedekah Week 3.0 kini sedang berlangsung di Gimnasium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Gadong. Bazar selama 4 hari sehingga 2 Februari ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. 30 petak jualan disediakan bagi para usahawan tempatan. Selain jualan makanan, minuman dan thrift shop, aktiviti-aktiviti sampingan juga diadakan seperti mini fun fair dan mini photo booth. Bazar dianjurkan oleh Ahli Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang Fakulti Syariah dan Undang-Undang Yunisa. Acara ini adalah merupakan program berniaga sambil beramal yang mana hasil daripada program ini akan disumbangkan kepada 50 buah keluarga yang memerlukan. Ianya antara lain juga adalah bertujuan untuk memberikan galakan kepada masyarakat untuk sama-sama menghulurkan tangan dan memupuk sifat keprihatinan di dalam diri. Kanak-kanak terutamanya para remaja banyak terdedah kepada faktor risiko penyakit tidak berjangkit NCD yang akan memberi impak kepada kesihatan mereka apabila meningkat dewasa seperti penyakit kardiovaskular, kanser, penyakit pernafasan kronik dan diabetes. Antara faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang dikenal pasti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja adalah permakanan tidak seimbang dan kurang melakukan kegiatan fizikal. Kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu WHO 2017 dikongsikan semasa bengkel inisiatif sekolah mempromosi kesihatan bagi sekolah swasta rendah dan menengah di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait. Bengkel antara lain bertujuan bagi merangka pelan tindakan sekolah mempromosi kesihatan yang bersesuaian bagi pelajar dan seterusnya menyahut dan menyokong pencapaian matlamat utama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Making Every School a Health Promoting School. Bengkel selama 2 hari ini diadakan sehingga hari ini dan disertai oleh 61 orang guru dari 35 buah sekolah swasta. Dengan adanya bengkel ini, para peserta berpeluang untuk sama-sama berbincang secara interaktif dan berkongsi buah fikiran serta pengalaman masing-masing untuk meningkatkan keberkesanan model sekolah mempromosi kesihatan dan sekaligus dapat diserapkan ke semua sekolah di negara ini. Finlay International Study Fair memberi peluang kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di luar negara untuk mengetahui lebih lanjut bidang-bidang yang ditawarkan di beberapa buah universiti antarabangsa. Diadakan selama sehari di salah sebuah hotel di Gadong, pameran pengajian antarabangsa tersebut menerima sambutan sangat menggalakkan dengan hampir 500 pengunjung dicatatkan.
Pameran antara lain mengongsikan bidang-bidang yang ditawarkan daripada beberapa buah universiti di Australia, Malaysia, Singapura, New Zealand dan Amerika Syarikat. Selain itu, para pelajar juga digalakkan untuk membuat pendaftaran awal bagi mengikut pengajian di universiti atau kolej pilihan mereka. Jadi pada masa ini A-levels telah keluar dan kebanyakan penuntut di sini adalah penuntut yang baru menerima keputusan peperiksaan A-level ataupun sedang menjalankan Prayu 2 iaitu Year 13 di sekolah, supaya mereka akan membuat decision yang paling sesuai untuk mereka. Kepekesatan pendigitalan semasa pandemik COVID-19 meningkatkan jumlah aplikasi di internet dan potensi pendedahan pada serangan siber. Menurut kenyataan akhbar Unified National Networks UNN Sdn Bhd, perniagaan boleh mengukuhkan aplikasi dan mengurangkan eksploitasi siber dengan mengambil langkah proaktif iaitu melaksanakan ujian penembusan. Ujian penembusan yang juga dikenali sebagai pen test adalah kaedah menilai secara proaktif kelemahan sistem komputer, rangkaian atau aplikasi sesawang. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan dalam menyokong langkah pendigitalan di bawah wawasan Brunei 2035, UNN Sdn Bhd mengumumkan portfolio keselamatan siber daripada UNN kini merangkumi Pentest as a Service PTAAS. Melaluinya, organisasi di negara ini boleh mendapat akses pada pakar keselamatan siber, menggunakan eksploitasi siber dan melindungi aset digital seperti data pelanggan dan maklumat kewangan. Sebarang maklumat layari unn.com.bn. Status harian normal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 125 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Dua buah syarikat dikenakan notis pengosongan unit premis semasa pemeriksaan dan pemantauan secara bersepadu yang dijalankan oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI bersama agensi-agensi kawalan bangunan dalam menangani kesalahan-kesalahan di bawah Perintah Kawalan Bangunan 2014. Dale's Cafe dan Indian Delights Restaurant telah dikeluarkan notis mengosongkan unit premis seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 16-1-A Perintah Kawalan Bangunan 2014. Semasa pemeriksaan tersebut, syarikat-syarikat perniagaan berkenaan didapati beroperasi di unit kedai yang diubah suai tanpa mendapatkan permit kesiapan kemajuan iaitu Occupation Permit OP terlebih dahulu. Adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu yang melanggar seksyen ini dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Para pemilik, pengusaha dan penyewa unit atau premis bangunan adalah dikendaki untuk mematuhi Perintah Kawalan Bangunan 2014 BCO, Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014 BCR, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini bagi sebarang kerja-kerja ubah suai dan tambahan unit atau premis dengan melantik orang yang berkelayakan yang sah berdaftar dan mempunyai sijil penjalan amalan di bawah Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juru Ukur Bahan BAP EQS.
Kementerian Pembangunan dan kerja-kerja pembinaan tersebut hendaklah dilaksanakan oleh pembina yang mempunyai pendaftaran yang sah di bawah Kementerian Pembangunan serta mempunyai kategori kerja yang bersesuaian. Maklumat lanjut, layari laman sesawang di www.abci.gov.bn. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengenakan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Sri Bob Enterprise didenda RM500 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut. Kegagalan menjelaskan denda berkenaan boleh diharapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Saingan Liga Futsal Brunei 2023, Anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD bakal membuka tirainya Jumaat ini. Sehubungan itu, satu sesi taklimat bersama pengurus-pengurus pasukan diadakan semalam di FABD House Brakas. 12 pasukan akan berentap pada aksi saingan Liga pada kali ini. Format perlawanan diadakan secara Liga 2 pusingan. Liga Futsal Brunei kali ini turut menyerapkan penyertaan pemain-pemain berumur di bawah 20 tahun yang ditetapkan untuk disenaraikan bagi setiap pasukan serta penyertaan 2 pemain import jika pasukan berkeinginan mendapatkan khidmat pemain luar. Tapi kalau dapat, kalau yang biasalah kalau ini penyokong. Pasukan-pasukan dah belum ada masalah ni. So penyokong itulah. Atau yang diijabkan tu.